رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا خبير الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الجليل الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sudah masuk kepada hari yang keempat daripada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan, yang penuh dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari-hari yang berlalu kita telah berjaya untuk menjalani ibadah puasa dengan sebaik yang mungkin, dan juga kita dapat menyempurnakan hari-hari yang masih berbaki ini dengan meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada kali ini kita akan masuk sebagai manusia yang biasa dan kita keluar sebagai manusia yang luar biasa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini tidak seharusnya kita sia-siakan dia. Karena ini adalah peluang yang sangat-sangat luas, peluang yang sangat-sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang pastilah dia memiliki keutamaan yang sangat tinggi. So ini perkara yang mesti kita fahami, tuan-tuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sesuatu perkara kepada kita, bererti perkara tersebut memiliki keutamaan yang sangat tinggi, memiliki manfaat yang sangat-sangat banyak, memiliki faedah yang terlalu luas, sama ada untuk duniawi maupun ukhrawi. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita sesuatu perkara, mengharamkan kita daripada berbuat sesuatu perkara, maka sudah tentulah perkara tersebut memiliki mudarat yang sangat tinggi, memiliki mafsadah yang sangat-sangat besar, sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak. Maka ibadat puasa bukan hanya sekadar ibadat yang diwajibkan, bahkan dia termasuk daripada salah satu daripada rukun Islam yang 5 tu. Dia adalah rukun yang ketiga selepas daripada mengucap 2 kalimat syahadat dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka datang yang ketiga ni adalah ibadat puasa yang memiliki keutamaan yang tinggi. Tuan-tuan, terlalu banyak kelebihan dan keutamaan puasa ini, tuan-tuan. Sama ada kepada kita di dunia maupun kepada kita manusia di akhirat kelak. Terlalu besar dan terlalu banyak. Sebagai contoh, puasa ini, tuan-tuan, memiliki hikmah yang boleh membawa kepada kesihatan yang lebih baik. Jadi tuan-tuan Google lah sendiri, carilah bagaimana puasa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini memiliki mukjizat penyembuhan, memiliki mukjizat asyifa daripada segala jenis penyakit. Bahkan dia adalah prevention, kawalan kepada penyakit yang paling baik. Ditulis di dalam jurnal-jurnal dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Bahkan ada researcher yang mendapat hadiah Nobel dan sebagainya dalam kajian yang berkaitan dengan ibadat puasa yang memiliki kelebihan dan keutamaan dari sudut kesihatan. Tuan-tuan, apalagi yang lebih penting pada kita, tuan-tuan, kalaulah yang lebih daripada kesihatan badan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal selalu berdoa kepada gurunya yang bernama Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kan anaknya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayah selalu berdoa kepada Imam Syafi'i. Siapa Syafi'i tu? Gitulah.
Kerana seringkali mendengar ayahnya berdoa, Allah maghfir li Syafi'i, Allah marham al-Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, Syafi'i itu umpama matahari bagi alam semesta dan umpama kesihatan bagi tubuh badan. Kalau tidak ada matahari, tuan-tuan, tidak akan ada keindahan yang kita lihat pada hari ini. Nah, kehidupan yang ada pada hari ini tidak akan berlaku dan tidak akan berjalan kalau tanpa matahari. Dan kalaulah tidak ada kesihatan, tidak ada gunanya segala yang kita miliki. Apa guna rumah yang besar kalau kita tidak sihat? Apa guna duit yang banyak kalau kita tidak memiliki kesihatan, tuan-tuan? Nak makan nasi tak boleh, nak makan manis tak boleh, nak makan yang ada masin-masin pun tak boleh, daging ayam telah lagi lah tak boleh. Hanya kena makan biskut jagung setiap hari. Larat kan? Duit banyak makan biskut jagung. So apa guna duit? Apa guna kereta besar-besar kalau kita tak boleh mandu, kita hanya naik wheelchair saja. Yang bawa driver kita juga. Apa guna isteri yang cantik kalau hanya sekadar ditengok saja sebab kita memang sakit. Jadi tidak ada gunanya kalau tidak ada kesihatan. Maka itulah kesihatan ataupun itulah Syafi'i, umpama kesihatan kepada tubuh badan. Maka ibadat puasa yang kita lalui hari ini, tuan-tuan, dia bukan sekadar membawa kesihatan pada kita, bahkan dia menjamin kesihatan yang berkekalan insya-Allah Ta'ala mengikut kajian dan juga apa yang telah disampaikan oleh pakar-pakar dalam kajian yang mereka lakukan. Ini dari sudut keduniaan lah kita katakan. Adapun dari sudut ukhrawinya, tuan-tuan, terlalu banyak kelebihan dan keutamaan ibadat puasa yang ada pada hari ini. Cukuplah kalau dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut keutamaan yang paling tinggi, iaitulah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan ibadat puasa yang difardukan ke atas kamu dan kamu melakukannya dengan penuh istiqamah, dengan penuh keimanan, maka kamu akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa takwa ini sesuatu yang paling penting, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau takwa tidak penting, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berpesan dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Hari ini hari Jumaat kita akan dengar ayat-ayat berkaitan dengan takwa yang akan dibaca oleh tuan-tuan khatib di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan takwa yang Allah Ta'ala seringkali, acap kali berpesan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dia menjadi rukun di dalam khutbah Jumaat yang tidak sah khutbah kalaulah khatib tidak berpesan dengan takwa. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita lihat takwa ini adalah segala kebajikan dan kebaikan duniawi ini dia berkisar di sekitar takwa tu. Tuan-tuan nak hidup bahagia di dunia. Tuan-tuan, dalam kehidupan di dunia ni yang kita nak tu kebahagiaan, ketenangan, keamanan. Kita tak akan dapat semua benda tu melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat kelak kita nak kemenangan dan kita nak kejayaan yang abadi. Selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Maka takwalah yang membawa kita kepada segala bentuk kebajikan dan kebaikan tersebut. Maka sebab itu kita dapati Al-Imam Zainuddin Al-Mallibari rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab beliau Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Awliya, disebut taqwallahi madaru kulli sya'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarrin habail. Taqwal ilahi madaru kulli sya'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarrin habailah. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan madaru kulli sya'adah, tempat berputar segala kebahagiaan. So kebahagiaan duniawi, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan individu, kebahagiaan dalam akhirat besok, kesemua bentuk kebahagiaan yang dicari oleh manusia, dia berkisar pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tiba'u ahwa, dan mengikuti hawa nafsu, ra'su syarrin habailah, adalah punca kepada segala kejahatan. Habail yang dia mengekang dan mengikat manusia sampai manusia tidak boleh berbuat apa-apa.
Kerana ekoran hawa nafsu lah manusia sanggup berbunuh-bunuhan. Kerana nafsu kepada duniawi, nafsu kepada harta. Si adik sanggup berkelahi dengan abang, berebut harta yang ditinggalkan oleh ayah. Kerana nafsu berebut wanita, si A sanggup berbunuh si B. Kerana nafsu berebut jawatan, pangkat dan sebagainya, maka berlaku perpecahan dan pergolakan di kalangan umat Islam hari ini. Maka seluruh kejahatan yang ada tadi ini punca daripada tiba'u ahwa, ay ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Maka ibadat puasa yang kita lakukan hari ini tuan-tuan, dia boleh mengekang hawa nafsu, bukan mengekang, bahkan dia melatih dan mendidik hawa nafsu kita sehingga nafsu kita tadi menjadi nafsu yang baik dan membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana tuan-tuan, bagaimanakah puasa boleh membawa kepada takwa? Secara ringkasnya tuan-tuan, secara ringkas dan mudahnya kita boleh katakan gini sahaja. Puasa ni tuan-tuan, dia berasal daripada kalimat puasa Ramadan ini. Kalimat Ramadan itu sendiri bermakna syiddatul ramdah, ay syiddatul har, panas yang bersangatan. Jadi kita ni tuan-tuan, nafsu kita, diri kita yang terbiasa dengan kejahatan, yang memang suka dan cenderung kepada kejahatan ini, yang sudah pembekarat lama-lama dengan kejahatan, itu perlu dididik sedikit dengan sesuatu yang agak keras sikit. Maka disyariatkan ibadat puasa, yang dalam ibadat puasa ada panasnya tu. Panasnya tu dari sudut lapar dan dahaga, dari sudut mengekang segala nafsu-nafsu yang kita ingini. Tuan-tuan, hatakan nafsu yang halal pun kita akan kekang. Di saat kita berbuka puasa, kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Jangan makan terlalu banyak, jangan minum terlalu banyak. Hanya berpada dengan sekadar yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Maka kita di siang hari kita berpuasa, tahan makan dan minum, tahan nafsu syahwat dan sebagainya, tahan segala nafsu-nafsu mata, hawa nafsu mata, telinga, lidah yang nak buat kejahatan. Kemudian di saat kita boleh berbuka puasa, kita masih lagi kekang dia tadi ni dengan perkara-perkara yang halal, sehingga kan kita yang makan pun boleh melakukan benda yang halal tadi ni, kita masih batasi kehendak dan keinginan hawa nafsu. Maka nafsu tadi ni dididik setiap hari sepanjang 30 hari, diketuk, dicanai, dididik, dipukul dan sebagainya dengan ibadat puasa, zikrullah, bacaan Al-Quran, kekangan hawa nafsu dan sebagainya. Maka keluar dia daripada bulan Ramadan, jadilah dia nafsu yang terdidik. Tuan-tuan, pernah tengok besi karat tak? Basikal lama-lama yang kita tak guna dah tu, yang kita pun tak boleh nak naik dah, besi-besi karat tadi ni, kalau kita jual pun dah tak ada harga, tak ada nilai sangat. Kita beli dengan harga 300-400 ringgit, tapi bila dijual dia akan turun dan jatuh harga, pasti ada jadi besi karat. Tapi besi karat tersebut tuan-tuan, kalau ditempa semula, diambil, dibakar, diketuk, dibakar, diketuk, dibakar, diketuk, sehingga akhirnya menjadi dibuat bentuk keris, berlok dan sebagainya, besi karat yang tidak ada nilai dan harga, yang dicanai dan dibentuk, dibakar dengan api, diketuk dengan besi dan sebagainya, sehingga menjadi keris yang cantik, 7 lok, bersinar, berkilat dan sebagainya. Mungkin harganya akan meningkat sampai ribuan ringgit. Itulah kita manusia tuan-tuan. Kereta kita tuan-tuan ada accident tuan-tuan, kemek, sayang nak, BMW 5 series, 7 series baru beli, hitam, elegant, menjalang di atas jalan raya, cantik, nak bawa balik raya, tapi tak boleh balik pasal PKP. Guna kot sini sahaja. Tiba-tiba kereta kita terlanggar, accident, kemek sikit, sedih tak? Sedih lah, tengok kereta baru beli kesayangan, kemek dan sebagainya. So nak buat macam mana? Kita pun pergi urut kereta tu, gosok tempat yang kemek tu. Elok tak? Dah, dia tak elok lah, pergi gosok mana nak elok. So bawa pergi ke kedai, pergi ke pomen, dia akan ketuk, dia akan bakar, dia ketuk, dia bakar, dia ketuk, dia bakar. 3 hari selepas tu dia bawa mai kat kita, kita tengok, Masya Allah, cantik, bersinar, berkilat,
siap dengan cat baru, cantik macam baru keluar daripada kedai yang kita beli hari itu. Artinya apa? Kena ketuk, kena bakar. Kena ketuk, kena bakar untuk jadikan dia canai jadi elok. Maka ibadat puasa, tuan-tuan, kita mengetuk, kita memukul, kita membakar, kita mendidik nafsu tadi ni yang memang sangat-sangat inginkan kepada kejahatan, yang memang sangat-sangat inginkan kepada keburukan, yang sangat-sangat cenderung kepada melawan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga nafsu tersebut menjadi tunduk dan patuh. Melalui apa? Ibadat puasa yang kita buat. Melalui qiyamul lail. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila kita berpuasa, bukan hanya sekadar lapar dan dahaga, tapi kita ikuti dengan adab-adab dan juga kita kata perkara-perkara yang disunatkan kita lakukan. Kita banyak bersedekah. Bulan Ramadan bukan bulan bersedekah, tapi bulan memperbanyakkan sedekah. Sehingga sifat kikir dan bakhil yang dalam diri kita tadi ni boleh dihapuskan. Dalam bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Dia bukan bulan membaca Quran. Dia bulan memperbanyakkan, menggandakan bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i hari-hari biasa khatam Al-Quran sehari sekali. Dan bulan Ramadan dia khatam Quran sehari 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. So bulan Ramadan bulan menggandakan bacaan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan kita qiyamul lail, mendirikan ibadat solat. Solat tarawih, solat tahajud, zikrullah, istighfar, munajat, mohon keampunan dan sebagainya. So segala-gala yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, selain daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berfungsi sebagai mendidik jiwa, mengetuk nafsu, memperbaiki kita punya diri kita, sehinggalah bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi umat ataupun manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So takwa ni apa dia, tuan-tuan? Kalau menurut penjelasan yang diberikan oleh Syuyukhina Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di Mesir, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan takwa ini berasal daripada kalimat wiqayah. Wiqayah itu bermakna benteng. Kita ada benteng, perisai lah begitu. Jadi bila dia, bahasa Arab ni tuan-tuan, bila dia ada tambahan tu, dia makna dia lain sikit. Jadi contoh bahasa Arab ni dia agak unik, tuan-tuan ya. Kalau dia tambah satu huruf, dia dah bawa makna lari dah. Dia makna dia lain dah. Contoh Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, dia dah lari makna dia, tuan-tuan. Hati-hati. Kalau Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bila kita kata Allah, dipanjangkan Allah, dia jadi makna, adakah Allah Maha Besar? Makna tanya tu. So takbir macam tu tidak sah. Ataupun satu lagi dia bawa makna istifham ingkari. Yang mana? Makna mengeji gitu. Adakah Tuhan Maha Besar? Besar mana sangat Tuhan tu? Gitu maknanya. So bagi orang yang memahami maksud dan makna ini dan sengaja mengucapkan kalimat tersebut dengan gaya bahasa macam tu untuk menghina dan mengeji Allah Ta'ala, boleh jatuh kufar wal'iyadzubillah. So satu kalimat, satu huruf yang ditambah, satu huruf yang dikurang, dia buat makna yang sangat berbeza. Jadi kalau taqwa daripada waqa, yaqi, wiqayatan, wa taqwan, wa tuqan, maka dia ada tambah taqwa tu, ta tu. Jadi bahasa Arab ni, bila dia tambah huruf ta, dia buat makna bersungguh. Di situ lebih kurang. Bersungguh, kan? Jadi kalau kita kata yasma'u, mendengar. Kalau yastami'u, mendengar dengan penuh perhatian. Gitu. So kalau yasma'u, mendengar, sambil-sambil kita naik kereta, kita dengar muzik tepi-tepi jalan. Tapi kalau yastami'u, kita dengar khatib berkhutbah, kita bagi perhatian. Dengar sambil memberi perhatian. Bersungguh-sungguh. Itu dia ada tambahan ta di situ. Jadi bila kita kata taqwa, yattaqun, dia ada tambahan ta di situ bermakna bersungguh-sungguh. Jadi apa makna taqwa tu? Asal kalimat benteng. Jadi bila kita kata taqwa, bermakna kita membina benteng. Jadi kalau nak bina benteng bukan boleh buat main-main, tuan-tuan. Nak buat benteng, nak buat dinding, nak buat perisai, mana kita boleh buat secara main-main. Tak boleh kita buat sambil lewa. Kena buat bersungguh-sungguh.
Sebab perisai yang nak dibina nak protect diri kita daripada apa? Yang pertama daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nak protect diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, daripada azab Allah taala, daripada jalal Allah Subhanahu wa taala. Maka benteng yang nak dibina tu mestilah dibina bersungguh-sungguh pasal nak membentengi kita daripada neraka. Neraka bukan benda mainan, tuan-tuan. Neraka bukan benda kecil. Azab neraka cukup dahsyat. Bayangkan seringan-ringan orang yang kena azab neraka, kata Nabi SAW, dipakalkan kasut di kakinya, di sandal tu, di kakinya tu dipakaikan sandal daripada api neraka, menggelegak otaknya. Dipakai saja, terus menggelegak otaknya. Betapa dahsyatnya. Itu seringan-ringan azab ahli neraka dan dia menyangka dia dikenakan azab yang paling dahsyat. Sedangkan hakikatnya itulah seringan-ringan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang azab yang dahsyat, yang berat dan besar, bagaimanakah keadaannya. Maka nak bina benteng antara kita dengan neraka yang macam tu punya rupa, macam tu punya dahsyat azabnya, maka perlulah kepada usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha itulah dipanggil yattaqun. Dalam bahasa yang simple disebut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kan? Itu kita dengar selalu tu. Yang khatib disebut tu. Kan? Ittaqullah, bertakwalah kalian semua pada Allah Taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya melaksana perintah, meninggalkan larangan perlu dibuat secara bersungguh-sungguh. Bukan dibuat secara sambil-sambil lewat. Bila ibadat puasa dilakukan dengan cara bersungguh, tilawatul Quran dibaca dengan bersungguh, sedekah diberi dengan seikhlas hati, qiyamul lail dibuat dengan bersungguh, munajat dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka hamba tadi keluar dengan sebagai orang yang memiliki benteng. So benteng tu kita buat, kita yang bina, kita yang buat, kita yang lakukan. Sembahyang kita yang buat, puasa kita yang buat, kita yang baca Quran, kita yang bersedekah dan sebagainya, kita yang melakukannya. Sampai bila kita buat semuanya, sehingga benteng tu dah ada di sekeliling kita. Benteng tu dia panggil taqwa. Maka apabila datang perkara-perkara yang tidak diingini, maka kita akan terpelihara. Artinya bila mai benda yang nak merosakkan kita, benda yang nak menjahanamkan kita, yang nak menyelewengkan kita daripada jalan Allah dan Rasulnya, yang nak menghumbankan kita ke neraka Allah, di sana ada benteng yang membentengi kita sehingga kita tidak terbuat perkara yang demikian. Tuan-tuan, kalau kita baca riwayat kisah hidup salafun salih, kita akan dapati sesuatu yang sangat menakjubkan. Mereka berusaha bersungguh-sungguh memelihara diri mereka daripada perkara yang haram. Sehingga sampai satu peringkat mereka tidak mampu lagi dah untuk mengetahui. Tak mampu nak pelihara diri mereka. Maka ketika itu Allah Ta'ala yang membentengi mereka. Contoh, kalau kita baca kisah Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, kalau tak salah saya lah, dia seorang yang sangat menjaga perkara-perkara yang haram dan halal dalam pengambilan makanan dan sebagainya. Sehingga akan apabila dia tidak mampu mengenali benda yang dihidangkan kepada dia tu, adakah benda tu yang halal ataupun yang haram, maka secara tidak semena-mena dia ada orat di jari ni. Ketika dia tangan dia nak menghulurkan tangan nak mengambil benda yang haram, orat di jarinya akan bergerak. Dia bagi macam isyarat tu. Artinya dia tahu makanan tu makanan yang haram. Kerana jarinya bergerak-gerak bagi isyarat. So gerak-gerak tu dia panggil apa? Itulah dia panggil taqwa, benteng daripada Allah Ta'ala. Sebab sebelum tu dia seorang yang sangat memelihara, dia sangat menjaga. Dia jaga sungguh. Sehingga kan di saat benda yang di luar kemampuan Allah Ta'ala yang jaga pihak dia. So dia dah benteng dirinya. Ada seorang lelaki yang saleh, yang dikatakan Allah Ta'ala beri kepadanya kelebihan gitu dari sudut pandangan dia tu. Dia dapat melihat benda-benda yang tak dapat dilihat dengan pandangan kasar manusia gitu. So orang nak uji dia macam mana? Disembelih kambing, dibuat gulai, dicampur daging kambing tadi ni yang disembelih dengan kambing yang tidak disembelih. Ada. So buat gulai dalam satu kawah, kemudian hidang depan dia, jemput makan hidang depan dia. Tuan-tuan, dia ambil tu, dia boleh asingkan. Dia ambil tanpa dia, orang tak bagi tahu apa pada dia. Tiba-tiba dia sendiri yang ambil daging, dia asingkan.
dia asingkan daging-daging tersebut. Mana daging-daging yang haram diletakkan sebelah, yang halal diletakkan sebelah. Dia kata ni yang halal, ini yang haram. Mana dia tahu? Tak ada siapa beritahu dekat dia pun yang mereka tukang masak campurkan yang halal, yang haram dan halal sebab nak uji dia tadi ni. So, diri dia tu dah ada benteng. Benteng hasil daripada takwa. Daripada tattaqun, yattaqun, yang dia selalu jaga, dia selalu buat. Tu. Dia jaga pandangan mata dia jaga pendengaran dia jaga tangan kakinya, dia jaga lidahnya, dia jaga seluruh anggotanya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia buat segala yang diperintah sampailah dirinya memiliki benteng sehinggalah apa jua yang berlaku di dirinya tadi ni dia terpelihara. Maka orang yang bertakwa ni tuan-tuan, dia mendapat kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Itu. Wallahu ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Kan ayat Quran kata kita, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala dah berserta dengan kita, apa lagi yang kita takut? Itu. Orang yang bertakwa mendapat rezeki daripada jalan tanpa disedari, tanpa disangka-sangka. Orang yang bertakwa diberi ilmu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa dipelihara daripada perkara yang tidak diingini dan sebagainya, sehingga kan dalam Al-Quran mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya awliya Allah, kekasih-kekasih Allah itu, mereka orang yang tidak ada rasa takut, dia tidak rasa sedih. Siapa dia kekasih Allah tadi ni? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah wa kanu yattaqun. Tuan-tuan, kita nak renung sikit ya ayat ni. Alladzina amanu, merekalah orang-orang yang beriman. Ini dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil jumlah ismiyah. Wa kanu yattaqun, dan diikuti dengan jumlah fi'liyah. Wa kanu yattaqun ni dia panggil jumlah fi'liyah. Mana? Beza tuan-tuan kalau kita baca Quran dengan terjemahan, dengan kita baca Quran dan kita memahami bahasa Arab tu dia lain. Kita boleh memahami dan kita boleh merasai kedahsyatan, ketinggian ayat, bahkan sesuatu yang nak disampaikan di sebalik yang tidak ada dalam terjemahan tu. Alladzina amanu ni jumlah ismiyah. Biasanya jumlah ismiyah ni tuan-tuan, dia akan membawa makna as-subut, tetap. Alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman. Artinya iman mereka iman yang tetap, iman yang tidak berubah, iman yang kukuh. Gitu. Bukan macam kita hari ini sikit-sikit merajuk dengan Allah Ta'ala, tak puas hati dan sebagainya, tak puas hati merajuk dengan Nabi, merajuk dengan jabatan agama, nak keluar Islam. Ada tuan-tuan. Orang yang kekasih Allah Ta'ala, imannya tetap dan tidak akan berubah, bahkan tidak mampu digoncang oleh mana-mana fahaman dan penyelewengan yang datang, yang ada pada setiap zaman. Wa kanu yattaqun, dia guna jumlah fi'liyah di sini tuan-tuan. Dan dia main kalimat kanu. Tuan-tuan, kalimat kanu ni tuan-tuan, dia bawa makna perkara tu berlaku sejak sekian lama. Kalau kita kata Muhammad talibun mujtahid, Muhammad itu pelajar yang rajin, itu satu fahaman, satu makna. Tapi kalau kita kata kana Muhammadun taliban mujtahidan, Muhammad adalah pelajar yang rajin, artinya dia bukan baru rajin, dia dah rajin sekian lama. Dia dah rajin sekian sejak dulu lagi. Sejak sekolah rendah dia seorang yang rajin, naik menengah dia rajin, kemudian masuk universiti dia rajin, dalam pekerjaan juga dia seorang yang sangat rajin. Ini kalimat kana tu. Jadi ayat ni dia kata alladzina amanu, yang tetap iman mereka, wa kanu yattaqun, dan istiqamah dengan takwa. So nak dapatkan takwa yang jadi benteng kepada kita dalam hidup kita tadi ni tuan-tuan, bukan sehari tuan-tuan, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi perlu dibuat secara berterusan, istiqamah. Maka madrasah Ramadan 30 hari yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita adalah satu peluang untuk kita, ada satu peluang yang cukup baik untuk kita melatihkan diri kita menjadi orang yang bertakwa, membina benteng buat diri kita, sehingga bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita akan jadi orang yang memiliki benteng dan kita akan berterusan dengan perkara yang mulia tadi ni. Bulan Ramadan kita puasa 30 hari.
Kemudian kita sambung pula 6 hari dalam bulan Syawal. Hari pertama Syawal kita raya. Kemudian hari kedua sampai hari yang ke-7 kita akan berpuasa. So jadi 36 hari kita berpuasa. Satu hari kebajikan yang kita buat umpama 10 kebajikan. Maka 36 hari umpama 360 hari kita berpuasa. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sempurna wa atba'ahu sittan min Syawal dan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Ramadan ka'annama shama dahr, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. 360 hari. Kalau kita boleh kekalkan 30 hari ni dengan amalan yang baik dan elok, puasanya baik, sempurna, elok, ditopak dengan ibadat-ibadat sunat yang kita sebutkan tadi ni, disambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka kita seolah-olah kita istiqamah setahun dengan ibadat puasa. Setahun kita latih jiwa kita, setahun kita latih nafsu kita. Mudah-mudahan terbina benteng yang Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa selepas daripada keluar daripada madrasah Ramadan ini. So tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang yang sangat berharga ni. Jangan kita biarkan peluang yang sangat besar ini berlalu. Jangan kita biarkan peluang yang julung-julung kali datang ini dibiarkan berlalu tanpa kita mengambil apa-apa pengajaran daripada bulan Ramadan, kerana pengajaran yang paling baik adalah membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So nak buat macam mana? Saya bagi satu tip ya tuan-tuan, try tengok. Bila kita nak berniat puasa besok, tiap malam kita akan berniat puasa tiap malam. So setiap malam kita nak berniat puasa tadi ni, jangan kita niat macam biasa tau. Saja aku puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis nanti lillah ta'ala. Saja aku puasa Ramadan esok lillah ta'ala. Saja aku puasa Ramadan esok hari lillah ta'ala. Sah dah, niat macam tu sah, tak ada masalah. Diterima niat tu sah. Tapi kalau boleh ambil masa sikit untuk kita merenung, untuk kita bertafakur dalam niat yang kita baca tu. Sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di waktu tu renung sedikit, ya Allah, aku berpuasa kerana-Mu ya Allah. Aku menahan makan minum dan syahwatku kerana-Mu ya Allah. Aku berjanji, aku akan berusaha untuk menahan pandangan yang haram, pendengaran yang haram, percakapan yang haram. Aku berjanji akan cuba untuk memperbanyakkan tilawatul Quran, zikrullah, memperbanyakkan sedekah, membantu rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya, memberi makan kepada fuqara wal masakin dan sebagainya. Supaya di saat kita merenung tadi ni, kita merenung, meneliti apa yang kita nak buat, maka ketika tersebut, di saat kita masuk ke hari puasa besok harinya, kita masuk dengan penuh kesedaran yang kita berpuasa semata-mata menjunjung perintah Allah, dan kita telah berjanji dan berniat, berazam untuk melakukan segala kebajikan-kebajikan dan kebaikan yang disarankan oleh Nabi dalam bulan Ramadan, dan menjauhi perkara-perkara yang disarankan, yang Nabi larang kita jauhi dia, supaya tidak merosakkan pahala Ramadan puasa kita. Maka tuan-tuan rasai sendiri, kita akan boleh rasai puasa yang kita lalui ini sangat berbeza daripada puasa hari-hari yang lain, dan kita akan menikmati puasa ini dengan satu perasaan yang sangat-sangat indah. Cuba tuan-tuan akan rasai perkara tersebut. So insya-Allah, sekali ini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang disampaikan daripada disebut sebagai tazkirah duha ataupun kuliah duha pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini ada manfaat buat diri saya terutamanya, dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Ramadan yang kita bakal lalui di hari-hari yang masih berbaki akan menjadi hari-hari yang terbaik buat kita semua. Sekian dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.